alaihi wasallam apabila bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhihi ummah." Sesungguhnya Allah akan membangkitkan bagi umat ini, umat Islam, pada setiap awal 100 tahun. Maknanya proses itu berlaku setiap masa. Bukan sekali tetapi banyak kali. Setiap 100 tahun akan ada orang-orang, akan ada taifah, akan ada jamaah, akan ada firqah, akan ada kumpulan-kumpulan manusia, individu, perseorangan, ramai, sedikit atau banyak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang disebut oleh Nabi SAW ini, mereka boleh sahaja terdiri daripada individu-individu tertentu. Mereka boleh sahaja terdiri daripada kumpulan tertentu. Mereka boleh sahaja terdiri daripada golongan-golongan tertentu. Atau mereka boleh menjadi golongan yang ramai yang melaksanakan tugas yang satu. Iaitu tugas yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yujaddidu laha amradiniha. Orang-orang yang akan dibangkitkan oleh Allah untuk memperbarui urusan agama ini. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, timbul persoalan kepada kita. Adakah Islam ini mengalami kekurangan sehingga perlu diperbaiki? La, tidak. Adakah Islam ini tidak sempurna sehingga perlu disempurnakan? La, tidak. Tetapi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, Islam itu sempurna. Tetapi umat Islam tidak sempurna. Kiblat Islam sempurna, tetapi orang yang menghadap kiblat tidak sempurna. Syariat Islam itu sempurna, tetapi orang yang melaksanakan syariat Islam itu tidak sempurna. Maka akan dibangkitkan kepada umat ini satu zaman demi satu zaman. Dan disebut oleh Nabi SAW, ala ra'si kulli mi'atin sanah, pada awal setiap 100 tahun, kata para ulama, sebagai isyarat bahawa umat ini akan mengalami kemerosotan demi kemerosotan, sehingga Allah akan mengirimkan kepada mereka golongan-golongan yang akan memperbarui agama, memperbarui urusan Islam, sehingga manusia kembali kepada Allah dan Rasulnya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, hadis-hadis seperti ini menunjukkan kepada kita beberapa makna, bahawa agama yang kita anuti ini sempurna, tetapi manusia yang melaksanakan agama itu tidak sempurna, sehingga memerlukan kepada usaha islah. Memerlukan kepada usaha islah. Islah bermaksud pembaikan. Memerlukan kepada usaha tajdid. Tajdid bermaksud reformasi atau pembaruan. Kenapakah hal itu berlaku? Kerana manusia akan mengalami 3 masalah. Kerana manusia akan mengalami 3 masalah yang disebut oleh Allah dan Rasul. Iaitu yang pertama, mereka akan lupa. Yang kedua, mereka akan lalai. Dan yang ketiga, mereka akan menjadi sombong. Inilah 3 masalah manusia dari dulu, kini dan selamanya. Allah menyebut dalam Al-Quran mengenai orang-orang yang ghafilin, yang lalai. Allah menyebut dalam Al-Quran orang-orang yang lupa, yang memerlukan kepada pemberi nazir, pemberi peringatan. Allah menyebut dalam Al-Quran orang-orang yang sombong, mutakabbirin, yang memerlukan kepada pendakwah-pendakwah yang memberikan inzar, memberikan amaran, memberikan teguran kepada mereka. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, inilah masalah umat dari dulu, kini dan selamanya. Maka zaman manusia ini, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Khaldun, bahawa masyarakat manusia ini, umat Islam akan mengalami fasa kemajuan, dan umat Islam akan mengalami fasa kemunduran. Maka sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila kita berbincang tentang hadis-hadis Nabi SAW, maka kita akan mendapati bahawa tidak ada persoalan bahawa agama ini telah sempurna. Bahawa Nabi SAW benar-benar telah menyampaikan syariat Islam dengan sempurna, sehingga tidak memerlukan kepada tokok dan tambah. Kata Abu Zar dalam hadis yang sahih,
bahawa telah meninggalkan kita Nabi SAW. Sayyidina Abu Zar, sahabat Nabi, Jundub bin Junadah, Abu Zar Al-Ghifari, meriwayatkan hadis dengan berkata bahawa sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW tidaklah meninggalkan dunia ini melainkan baginda telah menyampaikan semua ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada baginda. Dan tidaklah seekor burung mengibarkan sayapnya melainkan semuanya telah disampaikan kepada kita oleh Nabi SAW. Dan berkata Imam Malik bin Anas yang meninggal pada tahun 179 Hijrah, kata Imam Malik, barang siapa yang mendakwa adanya suatu ilmu yang tidak disampaikan oleh baginda SAW, atau barang siapa yang mendakwa adanya kebaikan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia telah menuduh Nabi Muhammad sebagai penipu dan pendusta. Dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW menyembunyikan ilmu dari Allah. Dan dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat dalam menyampaikan dakwah. Wa'ayazubillah. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka sebab itu di dalam hadis-hadis yang banyak, di dalam Al-Quran dan sebagainya, telah menyebutkan bahawa Islam ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah. Kata Ibn Abbas, orang-orang Yahudi berkata kepada Umar, ketika mana Umar bertemu dengan mereka, sesungguhnya telah turun satu ayat dalam Al-Quran. Jika diturunkan ayat itu kepada kami, nescaya kami akan meraihkan dengan perayaan. Maka ditanyakan kepada orang-orang Yahudi, ayat apa? Iaitu ayat firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kami sempurnakan kepada kamu agama kamu. Wa raditu lakum Islam madina, dan aku telah meradai kepada kamu Islam sebagai agama. Ayat ini menegaskan bahawa Islam telah sempurna dan tidak ada keraguan padanya. Tetapi hadis Nabi SAW dengan jelas menunjukkan kepada kita bahawa setiap 100 tahun Allah akan memutuskan orang-orang, kumpulan, gerombolan, pasukan manusia yang akan memperbarui agama. Maka apakah yang akan diperbarui oleh mereka? Tidak lain tidak bukan yang akan diperbarui oleh mereka ialah cara kita beragama. Yang akan diperbarui oleh mereka ialah pemikiran kita tentang agama. Yang akan diperbarui oleh mereka ialah sikap umat Islam dalam beragama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, syariat Islam tidak ada kekurangan, tetapi orang yang melaksanakan syariat Islam mempunyai pelbagai kekurangan. Maka sebab itu usaha tajdid, usaha islah adalah satu merupakan usaha yang terpuji dalam syariat Islam, yang menjaga kesucian dan kemuliaan umat Islam menjadi khairul ummah. Maka sekiranya kita telah meninggalkan proses islah dalam masyarakat, mengabaikan tuntutan islah dalam jamaah, dalam kumpulan, dalam harakah, dalam keluarga, dalam individu, maka sebenarnya kita telah meninggalkan kemuliaan Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di dalam hadis yang sahih daripada sahabat Nabi SAW, Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari, hadis yang dihafal oleh semua kita umat Islam, hadis yang masyhur. Qala Nabi SAW, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, kepada siapa wahai Rasulullah?